Assalamualaikum tuan-tuan yang dah masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. InsyaAllah ini kita bahaskan ayat 57 tuan-tuan dari surah Yasin insyaAllah. Silakan siapa ada janji dengan kawan-kawan untuk join kelas kita hari ini, boleh text mereka lah boleh bagi tahu melalui WhatsApp kata kelas kita dah nak start insyaAllah. Silakan cuba masuk, silakan. Silakan insyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Siapa yang belum follow kita punya kita punya Facebook, follow lah, silalah berbuat demikian. Mudah-mudahan tuan-tuan nanti dapat notification setiap kali program kita nak bermula insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan jumpa masuk. Siapa yang baru join, terima kasih. Mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk memahami ayat-ayatnya insya-Allah. Hari ini kita bahas surah Yasin ayat 57 tuan-tuan. Silakan jumpa masuk. Silakan jumpa masuk. Siapa yang baru masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana ya tuan-tuan dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Siapa yang belum siapa yang ada janji dengan grup adik-beradik ke, grup surau ke, kawan-kawan sekolah ke, siapa yang ada janji nak join kelas kita ni, bolehlah maklubkan kepada grup masing-masing insya-Allah. Sebentar lagi kita start ya tuan-tuan. Silakan jumpa masuk. Hari ini kita bahaskan surah Yasin ayat 57 ya. Mana-mana pelajar yang baru join kita, siapa-siapa yang siapa-siapa yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, boleh tengok je sebab kita akan share screen yang sama. Apa yang saya tengok dekat sini pun tuan-tuan boleh tengok benda yang sama juga. Dan kalau kita nak keluarkan ataupun nak tunjukkan kita punya diagram tu pun tuan-tuan boleh tengok benda yang sama juga insya-Allah. Silakan. Silakan tuan-tuan. Jumpa masuk. Siapa yang baru join, nama saya Nasaruddin. Saya akan bantu tuan-tuan untuk faham ayat Al-Quran setakat mana saya mampulah ya. Silakan tuan-tuan, silakan. Saya akan bantu tuan-tuan untuk faham bagaimana bahasa Arab Al-Quran itu berfungsi. Bagaimana bahasa Arab itu dia berfungsi sebagai satu bahasa yang membuatkan pelajar-pelajar boleh faham apa erti kalimat tersebut dan ni rujuk pada siapa dan rujuk pada siapa. Kenapa di baris atas Ustaz? Kat tempat lain saya jumpa Allahu, kenapa kat sini kita jumpa Allah? Fakihatun katalah contoh Saya jumpa kat tempat lain fakihatan ataupun saya jumpa tempat lain fakihatin. Kenapa dekat dalam ayat ni kita jumpa fakihatun, tun dekat ujung ni kenapa Ustaz? Jadi itu antara benda-benda yang kita belajar dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran kita tuan-tuan itu sebenarnya penting sangat. Tuan-tuan kena tahu kenapa tan, kenapa tin, kenapa tun sebab perubahan baris tu menyebabkan kedudukan dia dekat dalam ayat tu dia akan berubah. Jadi itu yang kita akan belajar dari awal. So tuan-tuan jom kita start. Kita mulakan dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surah Fatihah. Kan dalam surah Fatihah tu antara ayatnya ialah ihdinas siratal mustaqim kan. Itulah kunci dia sebenarnya tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi itulah dia punya kunci dalam ayat tu sebenarnya doa Okey, kita mulakan sama-sama. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita dan Allah tunjukkan kita jalan yang lurus insya-Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita, yang mana pada hari ini kita akan membahaskan ayat yang ke-57 dari surah Yasin, tuan-tuan. Kita punya format mudah saja ni untuk pelajar baru. Saya akan baca ayat, tuan-tuan akan dengar atau nak ikut sekali pun boleh. Tuan-tuan tak ada Quran di tangan pun tak apa, sebab kita akan share skrin yang sama insya-Allah. Lepas kita baca, saya cuba pastikan tuan-tuan faham apa terjemahan ayat tu. Dan selepas kita terjemah ayat tu, kita tengok kita tafsiran ayat tu ataupun apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak daripada ayat tersebut. Apa sebenarnya message yang di sebalik ayat itu diturunkan, itu maksud dia. Apa message Allah sebenarnya melalui ayat ni, itu maksud dia. Kemudian di hujung nanti kita akan bahaskan hal teknikal berkenaan dengan bahasa Arab Al-Quran dalam konteks ayat yang kita bahaskan hari ini. So tuan-tuan, ayat daripada surah Yasin, ayat yang ke-57 ya. Saya baca dulu, tuan-tuan puan-puan simak. Mana ayat ni? Ni yang atas kali ni ya. Bentar ya. Okey. Jadi saya besarkan. Ni atas kali ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Wa lahum fiha fakihatun, kata Allah wa lahum ma yadda'una. Lahum fiha fakihatun. Ini kita consider sebagai rangkap pertama. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'una, kata Allah. Ini ayat yang ke-57 daripada surah Yasin ya. Okey, rangkap pertama ni lahum fiha fakihatun. Untuk mereka ataupun bagi mereka di dalamnya, di dalam syurga tersebut, jannah kan syurga. Jadi dia kalimat muannas kan, ujung dia ada kan, jannah. Jadi ni ha ni maknanya she lah. Jadi untuk mereka di dalamnya, nya tu rujuk kepada syurga, fakihatun, kata Allah, ada buah-buahan. Untuk mereka di dalamnya ada buah-buahan. Kemudian walahum ma yadda'una, selain pada buah-buahan, dan untuk mereka dan bagi mereka apa yang mereka minta, kata Allah. Apa yang mereka minta ni maksudnya apa tuan-tuan? Apa saja yang tuan-tuan minta lah. Itu maksud dia. Kalau tuan-tuan kata, ni kalau ikut zahir ayat ni tuan-tuan, apa yang kita minta lah. Ya, tuan-tuan dekat dalam dunia suka apa tuan-tuan? Tuan-tuan suka apa? Sebutlah apa saja. Saya suka motor berkuasa tinggi contohnya kan. Jadi tuan-tuan suka sangat masa kat dunia, minta ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagilah. Kalau ikut zahir ayat tu tuan-tuan, memang Allah Ta'ala akan bagi apa saja yang kita kendaki kalau kita masuk dalam syurga. Tuan-tuan suka apa ya? Tuan-tuan suka apalah saja-saja. Tuan-tuan sebutlah apa saja yang tuan-tuan seronok. Main bola contohnya kan. Saya suka sangat main bola kan. Kan hobi main bola. Boleh tak saya main bola kan? Tuan-tuan ada beratus pembantu tuan-tuan. Dan pembantu tu bersedia untuk melayan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak main bola, tak payah ajak syurga sebelah, jiran sebelah, tak payah. Dia ada keseronokan dia sendiri. Kita ada orang yang suka melayan kita. Kalau kita suka main bola, dipanggillah kawan-kawan kita ataupun pelayan-pelayan kita, jom main bola dengan sama. Dan tentu tuan-tuan akan jadi star dan terror itu. Wallahu a'lam. Sebab kalau ikut zahir hadis tu, apa tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh dapat. Okey, lagi sekali tuan-tuan, sebelum kita tengok apa mesej dia yang sebenar, apa yang kita boleh kupas melalui ayat ni, sekali lagi saya nak tuan-tuan sama-sama dengan saya, kita terjemahkan kita baca dan terjemahkan. Agak pertama dulu walahum fiha fakihatun, dan untuk mereka di dalam syurga tersebut ada buah-buahan, ada buah. Kemudian walahum ma yadda'una, dan untuk mereka juga apa yang mereka minta, apa yang mereka suka, apa yang mereka nak, apa yang mereka kendaki, apa yang mereka minta, tu maksud dia. Kamu akan dapat buah-buahan dan kamu akan dapat apa saja yang kamu minta, tu maksud dia. Okey, kita masuk dalam hal yang berkaitan dengan penafsiran ayat ni tuan-tuan. Sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak melalui ayat ni? So yang pertama sekali tuan-tuan pun nampak dalam ayat ni Allah menawarkan kita apa? Buah-buahan, ya tak? Lahum fiha fakihatun, dan untuk mereka di dalam syurga tersebut ada buah-buahan. Ada buah-buahan. Persoalan ni tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala gunakan
buah-buahan tu selalu disebut dalam syurga tentang buah-buahan. Allah banyak kali sebut tentang buah-buahan dalam Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala gunakan buah-buahan tersebut? Ya, buah-buahan tersebut tentulah akan ada, ya. Tapi buah-buahan ni barangkali dia merupakan perlambangan, tuan-tuan. Perlambangan sesuatu. Ya, kenapa selalu sangat sebut buah-buahan? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut banyak kali selain daripada buah-buahan tu? Sebutlah ikan ke apa kan? Tak. Allah Ta'ala sebut buah-buahan. Ya, dalam ayat lain Allah Taala sebut wa faqihatin mimma yatakhayyaruna, tu antaranya kan. Dan buah-buahan faqihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan apa saja yang mereka nak, mereka suka, minta nanti dia akan bagi. Buah-buahan ni semua orang suka makan buah ke? Tak, saya rasa bukan semua orang suka makan buah. Tapi sering sangat Allah Taala gunakan buah-buahan ni dalam ayat-ayat menceritakan tentang syurga. Tuan-tuan tak pernah terfikir ke benda tu? Ayat lain wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah, kata Allah Taala kan. Buah-buahan yang banyak, tak putus-putus, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak putus-putus dan tak ada pun yang terlarang, semua buah boleh makan. Tuan-tuan, maknanya buah-buahan ni sering kali disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sebenarnya wallah tak tahu, tuan-tuan, kenapa Allah Taala selalu gambarkan tentang buah-buahan dalam syurga, selalu sangat, tuan-tuan. Bila cerita pasal syurga selalu ada disebutkan tentang buah kan. Okey, kenapa, tuan-tuan? Wallahu alam, sebab sebenar kita memang tak tahu. Tapi adalah, kalau kita fikir balik kan, tuan-tuan, mungkin kita boleh petiklah sikit-sikit yang mana buah-buahan ni sebenarnya dia sesuatu yang menyegarkan. Dia sesuatu yang menyegarkan, dia sebenarnya sesuatu yang sangat menggembirakan. Sebab ni pengalaman saya lah, pengalaman kita kan. Tuan-tuan pernah tengok tak kalau musim buah-buahan, kalau kita pergi ke kampung, saya tak tinggal di kampung, saya tinggal di bukan kampung lah. Jadi bila kita ke kampung dan kita tengok depan rumah orang tu ada pokok rambutan yang dah merah, masak, ranum kan. Kita akan jadi seronok tengok, tuan-tuan. Macam di kejiranan saya ada seorang sahabat surau kita kan. Rumah dia ada satu pokok rambutan, tuan-tuan. Pokok rambutan dia tu tak tinggi sangat, rindang, dan bila musim buah merah keliling tu, tuan-tuan. Jadi saya kadang-kadang bila kita lalu kat situ, saya boleh berhenti kereta tau. Kalau kita dengan keluarga anak-anak, saya berhenti kat tepi tu je kita tengok. Kita tak minta pun. Kita tak minta. Kadang geng surau tu dia ada bawa juga ke surau. Kita pernah makan buah rambutan gula batu. Tapi saya nak cerita keindahan pokok tu dia semacam, tuan-tuan. Kita seronok tengok buah dia bergantungan merah. Ataupun cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan pergi Google macam mana dekat negara-negara tertentu yang tanam pokok laici yang bergayut-gayut buah itu, ataupun buah mangga yang cantik, ranum, semua dah kuning. Dia sebenarnya ada satu kegembiraan. Jadi saya boleh kata, tuan-tuan, buah-buahan ni mungkin jadi simbol yang Allah Ta'ala gunakan, simbol kegembiraan. Simbol kebahagiaan ataupun simbol kegembiraan kepada manusia. Jadi bila sebut buah-buahan ni, walaupun orang tu tak makan buah, tapi bila sebut pasal buah, dia akan tengok buah, pokok buah, buah-buahan ataupun yang telah dimasukkan dekat dalam bakul-bakul. Orang tak suka makan buah pun dia suka tengok buah-buahan tu. Ramai orang tak suka makan buah, tuan-tuan. Termasuklah jiran saya pun ada juga yang tak suka, anak-anak dia tak suka makan buah. Tapi rumah dia ada pokok rambutan, tuan-tuan. Ada pohon buah lain, dan dipesan kat kita, dia kata kalau buah-buah yang dahannya ke rumah saya, jadi ambil saja, tak payah minta. Tak payah minta. Kiri pun sama, kanan pun sama, tuan-tuan. Yang sebelah tu dia sukalah makan buah, tapi dia kata kalau nampak yang belah sini, kalau yang tu buah ciku, yang sini buah rambutan, tuan-tuan. Jadi kita ambil je, tak payah minta dengan kita. Jadi sesekali tu bila kita teragak, kita ambil jugalah kalau bergayut tu cantik kan. Jadi maknanya buah-buahan ni kalau tak makan pun, bila dia ada dekat di halaman tu, orang akan jadi seronok. Saya nak tanya, tuan-tuan, barangkali dekat dalam ni cuba tuan-tuan reply dekat kita punya komen. Siapa yang tak makan durian tapi ada pokok durian, ataupun ada kebun durian, ataupun ada kawasan rumah dia tu ada tanam pokok-pokok durian? Siapa yang tak makan durian tapi ada pokok durian? Kalau ada, tolong up. Saya Ustaz kata. Maknanya, tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak makan, tapi ada pohon buah-buahan ni merupakan satu kegembiraan ataupun satu kebahagiaan. Sebab apa? Walaupun kita tak makan, tapi anak-anak kita, jiran tetangga kita, ataupun saudara mara kita, anak-anak buah kita, kalau balik kampung semua boleh makan buah kan. Jadi mungkinlah, tuan-tuan, mungkin buah ni dia ialah Allah Ta'ala gunakan sebagai perlambangan untuk kebahagiaan tu. Okey, kalau untuk kita buat perbandingan, katalah Allah Ta'ala gunakan ikan, kamu akan dapat ikan keli, ikan patin, ikan baung. Okeylah tau, tapi ikan ni dia
dia tak sama macam Allah Taala sebut buah-buahan kan. Ikan sama juga makanan juga, kadang-kadang sedap juga kan. Tapi Allah Taala tak gunakan ikan. Kenapa? Ataupun benda-benda lain selain daripada ikan. Allah Taala guna buah-buahan. Jadi kalau kita nak buat perbandingan ikan lah, dia happy-nya ataupun rasa kebahagiaan tu, buah dengan ikan tu dia beza. Buah tu dia lebih bahagia. Agaknya sebab tu Allah Taala gunakan perlambangan buah-buahan. Wallahu alam lah, kita tak tahu. Itu cuma pandangan kita saja tuan-tuan. So apa ni, kalau tuan-tuan tengok dalam ayat tu begitu Allah Taala gambarkan, selalu gunakan buah. Okey. Rangkap kedua tu lagi hebat tuan-tuan. Rangkap kedua tu walahum fiha mimma yashtahun. Macam mana ayat saya apa, kita patah balik, kita tengok rangkap yang kedua ayat ni apa Allah. Walahum ma yad'una, ya. Walahum, dan untuk mereka, bagi mereka apa yang mereka minta. Yang ini tuan-tuan, ayat ni sangat powerful tuan-tuan. Ayat ni sangat hebat walaupun pendek. Walahum ma yad'un. Apa maksud dia? Dan untuk mereka apa yang mereka mahu, apa yang mereka hendak. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tak sebut satu persatu tau. Kalau dia sebut, orang dulu pun tak faham lah. Sebab apa? Ada yang tuan-tuan suka kenderaan tertentu, jenama tertentu kan. Kalau sebut masa zaman Rasulullah lu, pening pula sahabat ni apa benda ni kan. Nak cerita pun susah kan. Begitu juga dengan motosikal berkuasa tinggi, ataupun tuan-tuan suka sangat jam tangan jenama tertentu ataupun handbag jenama tertentu kan. Tapi bila nak beli mahal sangat, ataupun walaupun ada duit rasa benda tu membazir, kita bersabar kerana Allah kan. Jadi hari kiamat baru dapatkan aku nak jenama sekian kan, kita minta. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau tengok zahir ayat tu kan, mimma yashtahuna, apa saja yang kamu minta. Jadi Allah Ta'ala cukup untuk sebut whatever you desire, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau whatever you desire means whatever lah, sebutlah apa saja. Tu maksud dia. Saya suka apa lah? Saya suka pun macam-macam benda juga saya suka. Ya, macam-macam benda juga yang saya seronok kan. Ada orang suka permainan. Kan, suka sangat permainan tuan-tuan. Suka sangat permainan dia apa? Kan yang lelaki suka game lah, game bola ke rugby ke apa, tak boleh tidur kalau tak main rugby, tak boleh tidur kalau tak main bola tuan-tuan. Ada orang suka golf kan, tak boleh tidur kalau tak main golf. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali mesti nak ajakkan kawan main golf. Tuan-tuan barangkali ada abang-abang yang join kita punya kelas ni yang main golf. Ataupun puan-puan yang suami tuan-tuan suka main golf kan. Kalau dah golf tu tak boleh lah tuan-tuan nak halang dia. Ataupun mancing kan. Kalau dah kaki mancing tu tuan-tuan, isteri tak boleh nak cakap apa. Bila sampai time kan, dia tahu je bila masa cuti dan sebagainya. Jadi kalau dalam syurga tuan-tuan nak mancing tak? Kalau orang suka mancing, dia mancing juga. Sebab ada satu keadaan Allah Ta'ala sebut, kita ni kadang-kadang kita bercerita tentang semasa kehidupan kita di dunia, bila kita berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang tertentu tau. Kita bercerita dengan dia tentang masa lampau. Kalau geng mancing kita, geng surau juga. Tapi ada masa kita pergi mancing, seronok sangat pergi mancing. Tapi tak boleh mancing selalu sebab kita sayang masa yang terbuang tu, contohnya. Jadi kita berkorban kerana Allah, tapi suka sangat mancing, tapi kita berkorban, kita bersabar kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi kita cakap apa, nanti dalam syurga nanti aku nak minta ke Allah Ta'ala, aku nak mancing. Allah bagi tak? Kalau ikut zahir pada ayat tu, boleh lah, minta apa saja yang kamu nak. Mungkin Allah Ta'ala akan sediakan joran yang tertentu kan, dengan dengan ikan yang tertentu. Bila tuan-tuan mancing, dia punya seronok menarik tu, wallahu alam tuan-tuan, ni apa yang tuan-tuan suka. Sebenarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala ni sebut whatever you desire. Sekarang ni ada banyak benda yang Allah Ta'ala sebut dekat dalam Al-Quran yang secara umumnya memang disukai oleh orang. Yang pertama apa? Wanita. Allah selalu sebut tentang wanita. Macam mana mata dia kan, macam mana keindahan wanita tersebut. Dan dalam hadis pun banyak cerita kalau bidadari tu, selendang dia pun dah begitu, tak mampu kita nak describe tuan-tuan, lebih hebat daripada dunia dan isinya. Allah Ta'ala menggambarkan wanita. Begitu juga dengan kebun-kebun kan, banyak Allah Ta'ala cerita pasal kebun. Kebun kurma lah, kebun anggur dan sebagainya. Betul tuan-tuan Allah Ta'ala sebut buah-buahan. Macam dalam ayat ni Allah cerita pasal buah-buahan kan. Kemudian istana, rumah-rumah, Allah Ta'ala cerita pasal istana tuan-tuan. Bukan rumah, istana tuan-tuan. Jadi secara umumnya orang suka apa? Suka wanita kan. Suka kebun-kebun, suka buah-buahan tuan-tuan. Itu semua adalah yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ataupun istana kan, istana. Pemata, Allah Ta'ala sebut pemata. Kemudian juga pakaian pun ada Allah Ta'ala sebut. Sebab ada orang gila pakaian tuan-tuan. Betul tak?
dia tak sibuk sangat, pakai kereta apa pun dia tak kisah, rumah macam ni pun tak apa, tapi baju nak kena jaga, baju nak kena special, pakaian demi attire tu mesti sesuai. Kalau orang kahwin dengan pakaian sesuai untuk rumah kenduri orang kahwin. Kalau sini dia pakaian dia cukup ambil berat. Ada orang dia wanita tak berapa sangat, tapi yang penting rumah kena best. Ataupun Allah Taala cerita pasal rumah. Allah Ta'ala cerita pasal kebun, kan ada orang tak apalah, isteri tu tak kisah sangat, tapi yang penting aku mesti kena ada banyak kebun aku mesti jaga dengan kemas. Jadi itulah sebenarnya yang Allah Ta'ala tawarkan, tuan-tuan. Itulah sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tawarkan, sebab secara umumnya benda-benda itu disukai oleh manusia, dan benda-benda itu sebenarnya ditawarkan oleh Allah sebab standard pemikiran kita sampai situ je. Sebab kalau benda-benda yang kita tak pernah jumpa, macam mana kita nak teringin? Kalau tuan-tuan, saya boleh bagi tuan-tuan perumpamaan, kita apa kita panggil benda yang kita tak tahu kenikmatan ni kan. Kita biasa yang itu je. Jadi yang itulah kita rasa yang paling best sekali. Contohnya macam kanak-kanak kan, kanak-kanak. Tuan-tuan bagi dia Tuan-tuan bagi dia sesuatu yang lebih baik, lebih hebat dalam bentuk permata dan sebagainya, dan tuan-tuan bagi dia gula-gula ataupun coklat yang disukakan, tentu dia akan pilih coklat, tuan-tuan. Berbanding dengan permata ke intan permata ke apa ke benda kan. Walaupun harga dia mahal, tapi dia akan pilih coklat. Sebab apa? Sebab standard pemikiran dia coklat je. Macam itulah lebih kurang kita ni, tuan-tuan. Standard pemikiran kita tu lah perempuan, rumah, buah-buahan, pakaian, batu permata. Sebenarnya kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala sediakan kita dekat dalam syurga. Ada Allah Ta'ala buka rahsia sikit, yang mana kita semua tahu, yang paling seronok dekat dalam syurga tu ialah apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat kita gambarkan dekat atas dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak? Ini kita ceritalah ini secara umum lah. Saya bukan cerita pasal saya, tuan-tuan. Secara umum Tuan-tuan ingat tak masa kita muda-muda tu kan? Kita pula Orang kalau dia masih muda-muda kan, kalau dia ada seseorang yang sangat disuka, sangat disayang, mungkin ada sebagainya dah jadi suami ataupun isteri, tuan-tuan masa tu kalaulah dapat jumpa tu, tuan-tuan, hujan pun tak terasa, tuan-tuan kalau ada orang, sebahagian daripada orang masa zaman-zaman jahiliah tu mungkin sanggup berpayung berdua, kalau dalam hujan pun rasa macam seronok kan, jauh pun rasa sekejap dah sampai kan. Saya nak sebut standard kita. Jadi bila kita dapat jumpa dengan seseorang tu yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita baru nak tu kan, jadi waktu tu benda lain dah tak penting daripada kita, tuan-tuan. Nak terlepaslah bas, no problem. Aku boleh jalan kaki daripada Banting sampai Tanjung Sepat, contohnya. Contoh. So apa yang saya nak sebut kat sini ialah gambaran itu kita boleh dapat, yang mana bila kita berjumpa dengan Allah, cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan, melebihi cinta kita kepada apa yang saya sebut tadi itulah Jadi bila kita dapat berjumpa dengan Allah tu, tuan-tuan, segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sebut, buah-buahan ke apa ke benda yang kita sebut tadi tu, masih lagi nikmat, tapi bertemu dengan Allah itulah yang paling seronok. Betul tak, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dapat berjumpa dengan seseorang yang tuan-tuan sayang dulu kan, apa saja pun tuan-tuan sanggup tinggal. Kadang-kadang mak ayah tuan-tuan minta tolong buat sesuatu pun kata, nanti mak, besok. Hari ni tak boleh. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita dapat jumpa dengan orang kita sayang, kita dapat jumpa dengan orang yang kita cinta. Nampak? Betul kan? Jadi Allah Ta'ala nak kita gambarkan macam tu. Siapa yang kita paling sayang dalam dunia, kalau kita jumpa memang kita takkan lepaskan peluang, lama-lama pun tak apa, tak payah balik pun tak apa, maksudnya gitu kan. Jadi nanti dalam syurga, Allah Ta'ala bagi peluang kita berjumpa dengan dia, kita dapat tengok wajah dia, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak bidalan orang tua kata, tak dapat tengok orangnya, dapat tengok bumbung pun jadilah. Ibaratnya, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak suruh kita gambarkan. Jadi kita dapat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. Kita dapat bertatapan, kita dapat tatap Allah yang sempurna, yang indah, tuan-tuan. Jadi masa tu punyalah seronoknya. Tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala gambarkan yang paling seronok dekat dalam istana tu, dalam syurga tu, apa yang kau nak tu ada, seronok juga, best juga. Tapi yang paling best ialah apabila engkau bertemu dengan aku. Tuan-tuan suka apa sebenarnya, tuan-tuan? Saya suka ada sebuah kenderaan tu, tuan-tuan. Kita panggil dia W113.
tahun 70 ke tahun 69 ke, apa benda lah, tuan-tuan carilah sendiri. Contoh yang saya suka lah, boleh ke saya dapat kat sana? Sekarang ni nak dapat benda tu mahal kan. Jadi kalau lah kita ada duit pun, tentulah ada benda lain yang lebih penting untuk kita untuk kita gunakan duit kan. Jadi tak perlulah kita nak beli benda yang kita suka walaupun kita seronok. So kita bersabarlah kerana Allah Azza wa Jalla kan. Kita bersabar kerana Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala akan bagi perkara tersebutlah. Tuan-tuan So saya rasa itu yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ini. So jom kita tengok apa yang kita boleh tengok dari sudut teknikal ayat ni, tuan-tuan ya. Okey. Lahum fiha fakihatun. Okey, hari ni saya nak jelaskan pada tuan-tuan tentang rangkap isim tau. Yang ni banyak yang diajar dalam sistem lama begini tau. Kalau tuan-tuan tengok, ni rangkap yang pertama, lahum fiha fakihatun. Okey, saya pernah jelaskan pada tuan-tuan, Allah Ta'ala ni bila diturunkan ayat, kadang-kadang ayat tu panjang. Jadi untuk kita faham ayat tu, kita rangkap-rangkapkan dia. Kita rangkap-rangkapkan dia. Itu lebih mudah untuk kita memahami. Dan setiap rangkap tu, kebanyakannya ada sod lam ya, qaf lam ya, kadang-kadang ada jim, nampak? Ke atas-atas ayat tu kan, qaf lam ya, kadang-kadang ada sod lam ya. Kita tengok dekat ayat kita ni ada ke tidak? Dalam ayat ni kalau ada, saya tunjukkan contoh dia. Tak ada tak ada. Yang ni tak. Yang ni pun tak ada dia kadang-kadang dekat atas ni tahu dia ada sod lam ya, qaf lam ya, kadang-kadang ada huruf jim, kadang-kadang ada huruf lam alif dan sebagainya. Adalah sebab-sebab dia, makna-makna dia tu tahu. Okey. Jadi itu kita panggil dia sebagai rangkap, tuan-tuan. Rangkap. Jadi ayat tu panjang, jadi dipotong-potong dengan rangkap supaya orang yang membaca tu senang faham. Kalau tuan-tuan nak contoh yang mudah, saya selalu bagi contoh yang sama. Saya pulang dari sekolah. Saya pulang dari sekolah, sampai di rumah saya terus mandi dan saya makan bersama keluarga. Konon-konon tu satu ayat, tapi nampaklah ada 3 rangkap kat situ. Saya pulang dari sekolah, kemudian saya terus mandi, kemudian saya makan bersama keluarga. Kan ada 3 rangkap, tapi itu satu ayat. Jadi contohnya dalam ayat Quran tu panjang, jadi dia rangkap-rangkapkan begitulah. Jadi setiap rangkap tu kadang-kadang ada sod lam ya, kadang-kadang ada qaf lam ya. Tapi banyak juga yang rangkap tu berhenti di situ tapi tak ada catatan ke atas qaf lam ya, sod lam ya tu tak ada. Banyak juga. Jadi sebab tu saya kadang-kadang saya bantu tuan-tuan untuk potong-potong macam ayat yang kita bahaskan hari ni. Okey, sekarang ni kita cerita pasal rangkap. Katalah satu ayat tadi ada 3 rangkap. Okey, setiap rangkap tu tuan-tuan, sebenarnya tiap-tiap rangkap ni dia ada 2 jenis. Tuan-tuan kena tengok. Rangkap pertama, rangkap kedua, rangkap ketiga dalam ayat tu kan. Rangkap pertama ni jenis apa, kedua tu jenis apa, yang ketiga jenis apa. Okey. Setiap rangkap ni tuan-tuan dia akan ada 2 jenis rangkap. Yang pertama kita panggil rangkap isim, yang kedua kita panggil rangkap fa'il. Isim tahu kan, fa'il tahu kan. Okey, macam mana kita nak identify ni rangkap isim ustaz, ni rangkap fa'il? Caranya senang saja. Tuan-tuan tengok kalimat pertama yang tuan-tuan jumpa dekat dalam rangkap tu isim ke fa'il? Kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim, maka rangkap tu rangkap isim lah. Itu isim punyalah. Kalau tuan-tuan jumpa yang mula-mula fa'il, maka rangkap tu rangkap fa'il lah. Macam tu Lepas tu kalau tuan-tuan jumpa haraf, tinggalkan. Haraf ni dia tak masuk dalam perlumbaan ni. Yang masuk dalam perlumbaan ni hanya isim dan fa'il saja. Jadi kalau jumpa fa'il dulu, rangkap fa'il. Kalau jumpa isim dulu, rangkap isim macam tu. Okey, sekarang ni kita fokus kepada rangkap isim. Rangkap isim ni tuan-tuan jumpa apabila tuan-tuan nampak isim dulu. Okey, macam rangkap yang pertama. Tengok sini Dalam rangkap yang pertama ni, ini merupakan rangkap isim tuan-tuan Lahum fiha fakihatun. Lahum fiha fakihatun. Maknanya dia untuk mereka di dalamnya buah-buahan. Untuk mereka di dalamnya ada buah-buahan. Contohnya gitu kan. Okey, ini sebenarnya ialah rangkap isim. Sebab apa? Sebab kalimat pertama yang tuan-tuan jumpa ialah hum. Nampak ni? La jangan kira tau. La ni kalimat sendi, haraf. Haraf tinggalkan. Jadi bila tuan-tuan jumpa kalimat hum dulu, maknanya kalimat ini, rangkap ini ialah rangkap isim sebab dimulakan dengan isim. Nampak? Okey tuan-tuan Okey, sekarang ni kalau dalam rangkap isim, apa yang perlu tuan-tuan cari? Dalam rangkap fa'il kita tinggalkan dulu. Kita fokus pada rangkap isim Dalam rangkap isim ni tuan-tuan, ada 2 benda yang tuan-tuan kena cari. Yang pertama tuan-tuan kena cari subjek dia, yang kedua tuan-tuan kena cari apa khabar dia. Subjek ni ialah benda yang kita ceritakan. Kemudian khabar tu ialah cerita tentang perkara tersebut. Contohnya di dalam sungai ada ikan. Subjek dalam cerita ni cerita pasal dalam sungai. Sungai kan, dalam sungai. Tepi sungai ke dalam sungai ke tak kira
Kalau cerita dalam sungai, okey, dalam sungai tu fokus kita cerita dalam sungai. Okey, sekarang ni khabar, kenapa tentang dalam sungai tu? Ada ikan tu khabar dia. Tuan-tuan faham tak? Dalam sungai ada ikan. Okey, baik ya. Sekarang ni apa yang saya nak jelaskan bukan benda ni tau. Saya nak jelaskan yang advance daripada ni. Okey, tuan-tuan dengar dulu ya. Bila kita jumpa, kalau rangkap itu dimulakan dengan haraf, kan saya kata tak kira. Kalau haraf tinggalkan, kita jumpa isim baru kita consider kan. Okey. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat haraf tapi haraf tu haraf jar. Walaupun kita tak kira, ya, tapi kalau tuan-tuan jumpa rangkap tu dimulakan dengan haraf jar, sebenarnya subjek dia telah diletak di hujung. Ini pelajaran sistem lama. Subjek dalam rangkap tu telah diletak di hujung. Ya, dia punya cerita ataupun khabar tu telah diletak di pangkal. Contohnya gini kan, dalam perigi ada ikan. Dalam perigi ikan, ataupun ikan banyak. Dalam perigi ikan banyak, ataupun dalam perigi ikan. Dalam perigi ada ikan lah maksud dia. Jadi kalau dalam konteks tu, ya, dalam sistem lama dia kata ayat ini kalau nak mudah faham, ikan ada dalam perigi, dia kata. Ikan tu sepatutnya di depan kalau dari segi kefahaman. Jadi dia kata sebenarnya khabar telah diletakkan di pangkal, tapi dia punya dia punya subjek telah diletak di hujung. Jadi sebab tu ikan tu ada ikan tu letak di hujung. Tapi dalam perigi tu sengaja diletak di pangkal. Jadi kalau dalam kaedah lama dipanggil mubtada' muakhar, khabar muqaddam dipanggil. Mubtada' ni subjek yang telah muakhar, telah diakhirkan, letak di hujung. Kemudian khabar muqaddam. Khabar dia tu, cerita kisah tentang dia tu telah ditakdimkan, telah diletak di pangkal. Itu maksud sistem lama. Okey tuan-tuan, dengar sini ya. Sebenarnya kalau dalam sistem kita, dalam sistem Al-Furqan ni tuan-tuan, kalau sekiranya tuan-tuan tak buat macam tu pun kita tak ada konflik dalam hal yang berkaitan dengan baris. Sebab apa tahu? Sebab nak jadi subjek dia kena baris depan, nak jadi khabar pun dia kena baris depan. Ya, ini kalau sekiranya subjek dengan khabar tu tidak diganggu oleh perkataan lain. Contohnya macam Ahmad bijak, Ahmad bijak. Allah bijaksana. Kalau orang Melayu tambah maha kan, maha tu tak ada dalam bahasa Arab. Allah bijaksana. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, Allah maha bijaksana, walaupun tak ada tulisan maha dalam bahasa Arab, tapi kita tambah. Jadi katalah Allah bijaksana. Subjek dalam cerita kita ni siapa? Allah. Betul tak? Jadi Allah tu kena dibaca baris depan. Sebab apa? Kalau nak jadi subjek dalam rangkap, dia kena dibaca baris depan. Allahu. Bijaksana, kena baris depan juga. Sebab apa? Kalau nak jadi subjek, dia kena baris depan. Kalau nak jadi khabar pun kena baris depan. Itu kalau kes satu kalimat saja yang menjadi subjek, satu kalimat saja yang menjadi khabar. Tapi kalau sekiranya telah ditambah dengan haraf jar, dia punya, katalah dalam perigi tadi, dalam perigi ada ikan. Jadi perigi tu kena kita bawa baris bawah sebab dalam tu fi kan, fi tu haraf jar, kerja dia membaris bawahkan isim yang serupa. Dalam perigi ada ikan. Jadi pergi tu ustaz dia subjek. Kenapa ustaz letak dia baris bawah? Sebab sebelumnya ada haraf jar. Dia ada sebab lain dia jadi berubah. Tapi ni kita nak cerita secara umumnya, kalau ada satu subjek, satu khabar, maka baris asas untuk si subjek itu akan dapat baris depan. Pangkat dia kena marfu' lah baris depan ni, dan khabar dia tu kalau satu kalimat saja dia pun dapat baris depan dia. Okey, saya nak bagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, benda ni jadi mudah sangat tuan-tuan faham tau. Sebab apa? Sebab selepas tuan-tuan faham benda-benda lain, kita akan sampai pada peringkat yang ketiga. Ini peringkat yang ketiga saya nak share dengan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok ni peringkat yang ketiga tau. Okey, kalau tuan-tuan tengok, kita pergi dekat kotak marfu' kan. Sekarang ni penyebab isim dapat pangkat marfu' kan, Allahu bijaksana'u, contohnya. Jadi kalau Allah tu dia jadi subjek apa? Allah tu dia jadi subjek. Jadi kalau subjek dia entitled untuk dapat pangkat marfu', sebab tu dia kotak nombor 1, nombor marfu' ni. Yang kedua khabar, bijaksana tadi, Allah bijaksana. Jadi bijaksana tu dia merupakan khabar, sebab tu dia dapat pangkat marfu' juga. Jadi Allahu bijaksana. Ini sistem ni, ini memang teknikal sebab ni peringkat ketiga tuan-tuan. Jadi sebelum tuan-tuan sampai kepada benda-benda macam ni, kita akan jelaskan dalam Quran ada 3 jenis kalimat dulu, isim, fi'il, haraf. Kemudian kita jelaskan nak cari ganti nama diri yang terdapat dalam isim dan fi'il, kita masuk masih peringkat yang pertama, kita belajar diagram yang kedua ni. Kemudian masuk peringkat yang kedua, kita jelaskan pada tuan-tuan ya. Jelaskan pada tuan-tuan, kalau jumpa isim kita kena pastikan dia isim yang dia ada 2 jenis, kita pastikan dia yang mana.
Kemudian kalau jumpa fi'il lah, ni kerja kita. Kalau jumpa haraf, ni kerja kita kena tahu apa gelaran dan fungsi dia. Lepas tu bila tuan-tuan pergi masuk peringkat yang ketiga, barulah kita bahaskan tentang perkara tadi, tentang isim. Kalau fi'il, dia ada perbahasan tentang fi'il pula. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat sendi pun dia ada perbahasan tentang kalimat sendi. So sistem Al-Furqan ni sangat mudah untuk tuan-tuan faham bagaimana bahasa Arab itu berfungsi, dan kita akan jelaskan pada tuan-tuan peringkat demi peringkat demi peringkat. So tuan-tuan akan rasa sangat mudah. Okey, so kita balik dekat ayat kita tadi tuan-tuan ya, sebentar. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ini ya, lahum fiha fakihatun, dalam sistem lama dikata lahum fiha. Ini merupakan khabar ataupun cerita yang telah diletak di hadapan. Fakihatun ini merupakan subjek yang telah diletak di hujung. Jadi kalau tuan-tuan nak i'rab dia, la haraf iaitu haraf jar, hum maknanya mereka. La ni bagi ataupun untuk, haraf iaitu haraf jar, hum maknanya mereka. Ini merupakan kalimat isim, iaitu isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim ganti nama diri. Fi, ini juga merupakan kalimat haraf jar juga. Kemudian ha juga merupakan kalimat isim ganti nama diri macam yang ni. So kalau home ni, kita tanya ni ganti nama diri kepada siapa Ustaz? Ustaz, untuk mereka di dalamnya ada buah-buahan kan? Untuk mereka di dalam syurga tersebut ada buah, ada buah-buahan untuk mereka. Jadi untuk mereka ni rujuk pada siapa? Rujuk kepada orang yang masuk dalam syurga tu. Fiha, di dalamnya, nya ni rujuk pada siapa? Nya ni rujuk kepada syurga, di dalamnya. Untuk mereka di dalamnya, di dalam syurga itu fakihatun, ada buah-buahan. Jadi bila kita sampai pada kalimat fakihatun ni maknanya buah. So dia isim ke fi'il ke haraf? Dia isim. Mana tanda isim dia? Ada tanwin di hujung. Ni kita dah jelaskan kan. Ada apa tu? Selalu kita sebut pasal perkara ni dalam program kita yang lain. Ya, tanda isim ialah tanwin. Okey, kalau tanwin kita tanya ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Ini ialah isim biasa. So kalau isim biasa maknanya jenis kalimat isim yang ujung dia kita boleh ubah-ubah baris. Fakihatun pun boleh. Kalau kita jumpa tempat lain tiba-tiba fakihatin, kita jumpa tempat lain pula fakihatan. Maknanya ini ialah kalimat yang boleh kita ubah-ubah baris. Apa yang jenis tak boleh ubah Ustaz? Macam home, ma, ini semua isim juga tapi jenis yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan tak boleh ubah. Macam mana ma ni tuan-tuan jumpa di isim juga, ni pun isim juga tapi ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Home pun sama, isim yang ada gelaran dan fungsi tak boleh ubah. Kalau home sampai bila pun home, tuan-tuan tak boleh tukar jadi humu, humi. Tak boleh. Ma pun sama, tuan-tuan tak boleh tukar. Tapi fakihatin ni isim juga tapi isim yang biasa. Yang boleh tuan-tuan ubah-ubahkan baris hujung dia. Ni tuan-tuan akan belajar pada peringkat yang kedua lah. Saya ingat tak tadi? Peringkat yang kedua kita jelaskan isim ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. Jadi kalau macam ma tadi dia dekat sini lah. Ni ma ni. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi ni pada peringkat yang ketiga, nanti saya share dengan tuan-tuan ni. Peringkat yang ketiga kita tak panggil di isim yang ada gelaran dan fungsi tau, kita panggil di isim yang kebal, isim yang mabdi. Kan isim mausul kan, ganti nama diri tadi kan, ma tu kan. Dia ni termasuk dalam isim yang kebal, tuan-tuan tak boleh ubah-ubah baris dia. Ya. Tapi macam fakihatun dia ada kat sini, dia merupakan isim yang murab. Boleh ubah, kita boleh baca fakihatun, kita boleh baca fakihatan dan kita boleh baca fakihatin. Tapi tadi kita baca fakihatun, betul ke tidak? Tengok boleh ayat ni. Kita baca dia fakihatun, so kita tahu dia kalimat isim, tu pelajaran peringkat pertama. Pelajaran peringkat kedua kita kata di isim yang biasa, boleh ubah-ubah baris. Okey, peringkat ketiga punya pelajaran, okey, kenapa pula kita baca kat sini fakihatun Ustaz? Kenapa kita tak baca fakihatan ataupun fakihatin? Itu jawapan dia. Jawapan dia ialah kerana dia ni merupakan subjek. Walaupun subjek yang telah diletak di hujung. Okey, kat mana kita nak belajar ni Ustaz? Peringkat ketiga. Ni kita kata. Dia merupakan subjek. Dia merupakan subjek. Nampak ni? Sebab tu dia dapat baris depan. Pangkatnya marfu', dia dapat baris depan. Kenapa dia dapat baris depan? Sebab dia merupakan subjek. Nampak? Tanda baris depan dia pakai dhammah lah tadi kita nampak kan. Fakihatun, tun pakai baris depan kan. Tun kat ujung tu kan. Tanda marfu' dia ialah dia pakai baris depan. Penyebab dia dapat baris depan ialah kerana dia merupakan subjek. Tu yang kita nak masukkan dengan pelajaran peringkat pertama, kedua dan ketiga tuan-tuan. Okey, senang aja bahasa Arab ni. Cuma susun dia elok nanti tuan-tuan senang faham. Okey, wa dan ini merupakan haraf penyambung cerita. La ni kita jumpa lagi sekali macam kat sini tadi kan. Dia ialah haraf iaitu haraf jar, kemudian hum maknanya mereka. Ini juga merupakan kalimat isim tapi isim yang ada gelaran dan fungsi iaitu isim ganti nama diri kan. Dia rujuk pada siapa? Dia ganti nama diri pada siapa? Pada orang yang masuk syurga tu.
Ya, kemudian ma maknanya apa? Yang ni juga kalimat isim, dia ni merupakan isim mewakili. Okey, dalam konteks ni dia mewakili apa? Saya jelaskan pada tuan-tuan. Dan untuk mereka apa yang mereka minta. Jadi apa yang ni dia isim. Tapi kita jelaskan dia ni isim mewakili. Dengar dulu tuan-tuan. Ma ni dia kalimat isim. Tapi dia ada isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, gelaran dia ialah isim mewakili. Jadi bila kita sebut dia isim mewakili, fungsi dia apa? Dia mewakili sesuatu lah. Nampak? Dalam konteks ini dia mewakili apa? Saya tanya tuan-tuan. Dengar Dan untuk mereka apa yang mereka minta. Apa yang ni dia mewakili apa? Saya bagi tuan-tuan contoh lain sebelum tuan-tuan jawab soalannya. Katalah saya bawa beg ke sekolah. Apa yang saya bawa itu telah hilang. Apa yang saya bawa beg. Saya bawa beg ke sekolah. Apa yang saya bawa itu telah hilang. So apa yang tu dia isim mewakili. Dia mewakili apa? Tentulah dia mewakili beg, betul ke tidak? Jadi itu kita panggil dia isim mewakili. Dalam konteks ayat tu dan untuk mereka apa yang mereka minta. Apa yang tu mewakili apa? Cuba tuan-tuan jawab. Apa yang mewakili apa? Kalau saya dia mewakili tadi itulah saya kata W113. Kereta apa? Tuan-tuan pergilah cari sendiri W113. Tu saya suka sangat dengan itulah W113 tu tuan-tuan gila cari sendiri apa ni tahun 70 ke tahun 69 ke saya suka sangat dengan dia kalau macam tuan-tuan suka apa? Tuan-tuan suka bola. So apa yang tu dia rujuk kepada bola. Kalau tuan-tuan suka mancing, apa yang tu rujuk kepada mancing So tu dia mewakili, isim mewakili. Dia mewakili sesuatu tu maksud dia. So ma dia ialah isim, dia ialah isim mewakili tuan-tuan So dia termasuk dalam isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelarannya itulah isim mewakili. Yad'una ni kalimat fa'il iaitu fa'il mudhari'. Ya fa'il mudhari'. Ya ganti nama diri dekat dalam ni mereka. Mereka lah yang buat kerja meminta tu. Mereka tu rujuk pada siapa? Orang yang sama dengan home kat sini, orang yang sama juga dengan home kat sini. Apa yang mereka minta. So mereka ni rujuk kepada orang-orang yang masuk syurga pada waktu tersebut. Okey tak? Boleh faham tak? So siapa yang belum share tolong share. Mudah-mudahan ramai dapat manfaat daripada program kita tuan-tuan. So tolong doakan kita semua ikhlas. Saya ikhlas menyampaikan dan tuan-tuan ikhlas menerima pengajian daripada saya lah. Sikit-sikit pun tak apalah. Kurang-kurang yang ada juga dapat kan. Saya nak ajar banyak-banyak pun bukan pandai sangat pun So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita jumpa. Siapa belum follow, tolong follow kita punya FB. Mudah-mudahan tu akan dapat notification dalam setiap program kita nak bermula Dan siapa belum share, tolong share So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.